Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini exercise untuk project crashing. Saya pilih salah satu soalan, but this is one my copy. I don't know that this is a final one or dalam final exam tapi tak kisah, mana-mana pun dia sebenarnya sama saja. Yang ini saya ambil daripada Januari 2018. Okay, so kalau you tengok precedent diagram, perbezaan antara precedent diagram dengan project crashing. Kalau you kena buat project crashing, that means dia akan ada, you tengok dalam table yang diberikan itu, dia mesti datang dengan harga, cost. Okay, so bila ada cost, okay, so dia akan ada, dan soalan juga dia kata, the project crashing method was applied to reduce the duration of project from 55 weeks to 50 weeks. That means, ini adalah project crashing. Tapi sebelum you mulakan project crashing ni table kan yang saya dah explain dalam lecture sebelum ni. Jadi you kena ada satu table baru, tambahan table untuk project crashing. Tapi sebelum tu, proses yang sama ada you boleh gunakan AOA ataupun precedent diagram. Contoh di sini ialah kita menggunakan precedent diagram. Sebab precedent diagram ni dia lebih mudah compare dengan AOA. Jadi sebelum you buat table of project crashing dengan total crashnya, dengan dia nak crash selama 5 minggu. Okay, dia nak crash selama 5 minggu sahaja. Because kalau you tengok tak nampak kan, dia tak bagi tahu 5 minggu kan. Cuma kita boleh tahu 55 weeks is dia punya completion sebenarnya. Nanti kalau you kira kau tak dapat 55 tu, something wrong lah. Okay, dan dia kata nak shorten kepada 50 weeks. That means dia punya crash cost, dia punya time cost ni adalah sebanyak 5 minggu yang dia akan kurangkan. Okay, jadi hopefully that you can find. Kalau you tak nampak sini, you boleh cari tengoklah dalam Januari 2018. Ini soalan. Dah lama dah tak keluar soalan yang project crashing ni. Banyakkannya keluar essay. Jadi tak salah untuk kita belajar. Manalah tahu kan keluar ke tak keluar ke. Dan you faham macam mana nak apply project crashing. Because the difference of time planning techniques dengan diploma adalah project crashing lah. Sebab diploma dia lebih kurang sama saja. Dia ada AOA, dia ada line of balance, dia ada precedent diagram. So sama belajar. Cuma bezanya degree kita ada project crashing. Untuk kita shortenkan the completion period yang kita dah dapat daripada perancangan awal. Okay. Alright. Now kita pergi kepada exercise-nya. Macam mana nak buat? Kita start dengan precedent diagram dahulu. Okay. So you boleh refer lah kepada you punya ni, you boleh print out. Kalau ada, cuba tengok dalam ni Januari 2018. Okay, so saya gunakan guide di sini lah. Boleh juga lah saya nak tunjuk Okay, so kita akan mulakan dengan precedent diagram dulu. Sebab saya nak buat precedent diagram, complicated sikit because yang you tengok di sini, nampak tak? Notes dia banyak, banyak, tapi sebenarnya senang je ni. Senang je, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senang je ni. Okay, first is activity A. Kita akan mulakan dengan activity A. Saya letak di sini. Sorry sebab nak susun ni kamera. Right, so kita start dengan A. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, A normal kita refer normal dulu Untuk buat precedent diagram, refer pada normal dahulu, iaitu 7. Okay, so 7 tak ada apa-apa, kosong. B daripada A. Okay, so saya nak buat sini. Saya tak buat arrow lagi tau, sebab arrow ni dia mempengaruhi kepada notes tu. Takut salah nanti. Sebab dia bukan normal relationship ni. Okay, B durationnya 20. Okay, so apa dia kata kat sini? B can start once 3 weeks A is completed. Ni maksudnya apa? Completed. A complete, start B. Tapi kena ada 3. Ada lag time. Okay, dia normal relationship lah kat sini. Dia bukan start to start ke, finish to finish ke. Okay, so B can start once A is completed, tapi kena ada 3 minggu. Nampak tak? Okay, next one, C. C daripada A. Okay, so C daripada A. Jadi saya letak C bawah lah. Okay. C durationnya 13. Okay, kita ambil yang normal
13. Tapi C kata apa? Okay, tengok notes A and C can start concurrently at week 0. Ni apa maksud dia? Start to start. A start, C start. Okay. Jadi arrow-nya daripada tepi ni. Daripada arrow start A lah. Okay. Sampai kepada start C. Okay. 0, 0 sebenarnya. Okay. Dia tak ada lag time. Next one D daripada B. Okay. So saya buat kotak dulu. Tak nak sambung arrow lagi. Takut confuse. Buat kotak dulu. Okay. B, C, D. Duration D ialah 14 minggu. Okay, apa dia tulis sini? D can start once 2 weeks B is completed. Sama juga maksudnya B dan D. D can start apabila B complete tetapi kena tunggu 2 minggu. Ya. Nampak tak? Okay. Alright. D dah. E daripada B dan C. Okay. So, saya letak dulu E sini. E daripada B dan C. E ada apa-apa tak? Tak ada. Okay. So, that means complete to start lah. Okay. Okay. Nampak ya? Alright. E, durationnya 20. Alright. Okay, 20 Okay, F daripada B dan D. F daripada B dan D. Okay, saya letak di sini. Atas sikit sebab nanti nak sambung dengan B. Okay. Supaya nampak lebih mudah. Okay, so F Okay, so F. F ada dua sign ni. Dua notes kat sini. Be careful with that. Okay, F ialah durationnya 8. Okay, normal duration dia 8. Okay, kita baca yang mula-mula sekali. Okay, boleh nampak tak? Yang mula-mula ni kata apa? F can start once 8 weeks B is completed. F, okay, completed kan? B completed. Okay, so B completed. Okay, sambung macam biasalah. Okay, patutnya F ni boleh start apabila B ni siap, tetapi dia kena menunggu selama 8 minggu. So, kita letak 8. Okay. Dan yang kedua, notes yang kedua ni, dia kata F and D can finish at the same week. F dan D finish to finish. Okay. So, finish to finish. F dan D finish to finish at the same week. Okay. Tapi kita tengok dulu yang mana satu. Alright. Next one G. G daripada C. Okay. G daripada C. Okay, saya letak kat sini G. Okay, G daripada C. G can start once 5 week is completed. Okay, normal situation, that means C complete, G can start. Tapi kena tunggu 5 minggu. Okay, so G normal durationnya 10. Okay, the next one. H dan I. H daripada C juga. Okay, so H. Normal durationnya 10. So daripada C tak ada apa-apa notes, that means complete to start. Untuk C. Okay, 10. And the last one ialah I. I ni pun ada notes tak? Tak ada. Okay, so that means complete to start lah. Untuk I. Okay, 5. Daripada mana? E. Okay, so kita sambung E dulu. E. F. F. G. Dan H. 4 arrow di situ. Okay, so diagram dah siap. Okay, so diagram kita dah siap. Jadi saya tutuplah soalan ini. Jadi kita nak kira apa nama dia punya earliest start dengan earliest finish. Okay, latest start,
latest, finish, patah balik. Okay, yang ini longest, ni lowest time. Longest dengan lowest ni duration period lah. Okay, jadi kita mulakan dengan kosong. Kosong. Yang ni apa tadi? C kan? Start to start sama kosong. Tak ada waiting time. Jadi kosong kosong. 7. Okay, kosong campur 7, 7 lah. 7. B akan start selepas A siap. Tetapi kena tunggu lagi 3 minggu. Jadi dia akan jadi 10. 7 tambah 3 jadi B akan start pada minggu ke 10 dan siap pada minggu ke 30. Okay, so yang ni C akan siap pada minggu ke 13. Alright, dapat okay, so yang ni satu arrow 30, kerana ada waiting time di sini. Jadi akan start pada 38, minggu ke 38, bukan minggu ke 30 because dia ada tunggu tadi kan. Minggu ke 38. 38 tambah 8 jadi 46. Okay, 46. Alright, yang ini 30, satu arrow juga, patutnya 30 tapi sebab dia ada waiting time 2 minggu, jadi minggu ke 32. Jadi minggu ke 32. Jadi untuk D ni akan tamat pada minggu ke 46. Okay, minggu ke 46. Ingat tak tadi dia kata earliest finish D dan E sama. Tengok, sama kan? 46, 46. Okay. Alright, yang ini dua arrow. Okay, dua arrow daripada B dan daripada C. Okay, 30 dan 13. Okay, jadi ini 30 lah. Okay, alright. 30. Jadi ini complete pada, E akan complete pada minggu ke 50. Okay, so saya cepatkanlah, yang ini memang tak ada masalah kot kan. Semua dah boleh. 13 tambah 5, 18, 20. 8. Yang ini 13. Okey, 13 pergi ke H, terus 13, 23. Alright. So ada apa-apa lagi? Tak ada daripada 44 ni. Okey. 50, 46. Okey, the highest is 50 dan total is 55. Alright. So kita tengok balik So saya kata tadi completion dia. Okey. Sama tak? You kena dapat 55 juga because cuma dia nak shorten kan, tinggal 50. Jadi dia akan crash time dia 5 minggu. Ini penting sebab you nak masukkan dalam table tu nanti. Okay, so kita tulis sikit lah kat bawah. Okay, so kita nak kira latest finish. Jadi 55 tolak 5, 50. Yang ini satu arrow sahaja, jadi 50 tolak 8 jadi 42. Okay, so yang ini satu arrow 50 tolak 10 jadi 40. Okay, yang H akan jadi 50 juga, tolak akan jadi 40. Okay, so sama lah 40. G dan H sama 40. Okay. Yang ini satu arrow 50 tolak 20 30. Yang ini 50 ke 46. Okay, daripada sini maksudnya akan jadi berapa? 50 42. So kita ambil 50 lah. 50 tolak 14. 50 tolak 14 36. Okay, 36. So semua dah isi. Alright. So yang ini akan ada 3. 1, 2, 3. 42 tolak 8, 42 tolak 8, 42 tolak 8, 34. So ini 34. Yang ini 36 tolak 2, 34. Okay, 34. Dan ni paling rendah saya 30. 30 lah. Okay, 30 tolak 20 tinggal 10. Yang ini pula ada 3 arrow juga, 13. Okay. 40 tolak 5, 45. Yang ini 30. Jadi yang paling kecil ialah yang ni 40. Ni kita bukan ambil atas, kita ambil yang ni. 40 35 30. Jadi 30 tolak 13 tinggal 17. Okey. So 10 tolak 3 7. 17
Tak boleh lah kan. 17 besar kan. So jadi 7 tolak 7 kosong. Siap. Okey, so total float. Nak kira total float 55 tolak 50 kosong. Yang ini 50 tolak 38, 50 tolak 38. Tinggal apa nama ni 8 4. Okey. So 50 tolak 32, 50 tolak 32 tolak 14 tinggal 4 juga. 50 tolak 30 ni kosong. Yang ini 50 tolak 13, 50 tolak 13 tolak 10 27. Okey. 30 tolak kosong. 30 tolak 13 17. 30 kosong kosong. Okey, so kita dapat dari sini. Jadi kita kira total of total float yang kita ambil yang figure ya. 17 tambah 4 tambah 4. Oh yang ni 50 tolak 18. 50 tolak 18 tolak 10 22. Okey, tadi kita dah ambil dah 17 4 plus 22 plus 27. Okey, dah 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, so campur semua. Total 74. Okey, critical activity. Critical activity. Okey, critical activity. A, B, E dan I. Okay, so presiden diagram kita complete. Jangan lupa plotkan. That means you kena plotkan critical diagram, critical path dia. Kosong pergi ke sini kosong. Okay, so complete. Alright, now saya nak tunjuk table. Sekarang kita nak buat table untuk project crashing. Okay, kalau tengok lecture saya, you boleh tahulah yang mana yang you kena buat table tu, yang mana you boleh ambil daripada table yang sedia ada, yang mana yang you kena buat calculation. Okay, so table apa nama ni, project crashing table Okay, so kita akan ambil balik tadilah aktiviti. Kita ada sampai I kan, A, B, C, D, E, F, G, H dan I. Then terus ambil kepada duration, normal dan juga apa tadi, crash. Ya, crash duration. Okay, so kita tengok balik pada soalan tadi. Okay, alright. So dia ada dua ni duration kalau tengokkan Alright ni, normal duration dengan crash duration. Okay, so just salin balik sebenarnya untuk kita dapatkan crash time dia. Okay, ni crash time. Sorry lah saya buat tak berapa kemas, tapi hopefully that masa you buat latihan nanti you buat yang kemas-kemas lah. Okay, saya salin balik 7, nombor 7, 20, 13, 14, 20, 8, 10, 10, 5. Crashnya ialah selalunya akan kurang lah sebab kita nak buat kurang kan. Masa 6, 18, 10. Don't worry, yang ini semua akan dapat daripada table. 10, 16, 6, 8, 4. Okay, so untuk dapatkan crash time, kita tolak je lah. 7 tolak 6, 1, 20 tolak ni 2,
Ni 3, ni 4, ni 4, 2, 2, 2, 1. Okey. Nampak Kalau tengok saya punya lecture tu, insyaAllah boleh lah. 7 tolak 6, 1, 20 tolak 18, 2 dan seterusnya. Okey, ni crash time. Okey, so first time kita akan buat pula untuk cost. Okey, so cost dia ada dua juga. Satu normal cost, yang ini yang memang ada di dalam BQ. Satu lagi crash cost yang kita buat andaian bahawa dia akan bertambah sekiranya kita nak kurangkan masa. Okey, cost ni daripada table pun dah ada. So kita ambil sini 8,000, 10,000, 42,000 dengan 43,000, 16,000 penambahan 20,000. Okey, then 14,000 penambahan 15,000 tambah jadi 15, 44,000 tambah jadi 45,000. Okey, then 10,000 tambah jadi 18,000, 12,000 tambah 16 jadi 16,000. Okey, next one 12,500 jadi 14,000 dan akhir sekali 5,000 jadi 7,000. Okey, so kita akan dapat next one ialah table yang you kena kira sendiri. Crash cost for crash time. Crash cost over crash time. Okey, so 8 yang ni balance dia 2,000 bagi satu minggu. 42 yang ni 43 tolak 42 1,000 untuk 2 minggu. 20,000 maksudnya yang critical. Okey, sebab kita tak nak kira crash cost ni semua. Ni crash time ni total Okey. Lupa kata kita kena untuk yang ini supaya tak confuse, better you kira yang critical sahaja. So yang kita dah identify critical ialah activity A, activity B, activity E dan activity I. Okey, so yang ini kita tak payah buat lah. Okey, saya padamkan yang ni. Sebab nanti confuse nak kira kan. Untuk nak dapatkan yang 5 minggu tu. So saya galakkan you all tak payah kira semua kos untuk ini. Okey, so ni tak payah kira, Okey, yang ini 45 maksudnya ada 1,000 penambahan 45 tolak 44. Okey, ini tak payah. Dan yang akhir 2,000. Okey. So yang ni kita total lah. Okey, so yang ni dua benda ni kita kena total. Jadi total crash week yang kita boleh buat selama 25 minggu, total costnya 163,500. Okey, so kenapa tak letak ni? Okey, sebab nanti kita nak kira the next table tu untuk dapatkan crash cost per week. Okey, the next one crash cost per week. Okey, yang ini cost untuk 1 minggu, yang ni cost untuk 2 minggu, yang ni cost untuk 4 minggu, yang ni cost untuk 1 minggu. Jadi bahagikan je lah. That means yang critical ni 2,000. Ni memang harga dia 2,000 untuk 1 minggu. Yang ini harga dia 500. 1,000 bahagi 2. So seminggu 500. Lepas tu yang ini 4, 250 seminggu. Cost kita tambah harga dia ni RM RM. Okay, the next one ni 2,000. Okay, so kalau you remember, the next table ialah kita akan buat cost untuk 5 minggu tu. Okay, so crash time 5 weeks. Crash time 5 weeks. Ingat dah soalan dia tu yang saya dah tolak tu. 55 tolak 50, that means dia nak reduce banyak 5 minggu. Ya, daripada 55 menjadi 50 minggu. Okey, so jadi yang mana kita nak pilih? Okey, so kalau you remember balik saya punya kelas, kita akan pilih yang apa candidate yang paling sesuai untuk kita pilih. Satu ialah, ingat tak saya kata critical. Kita hanya choose aktiviti yang critical. Okey, selepas itu yang kedua, point yang kedua yang saya highlight dengan warna merah kalau you still remember the lecture, ialah kos penambahan dia yang paling rendah. Cost, the lower cost, the lowest cost for cost yang kita tambah.
Ini penambahan kos ni. Tapi kita nak cari yang paling rendah di antara the best candidate yang kritikal. Ni tak kritikal kan? Ni tak kritikal, tak payahlah. Memang tak sesuai. So kita ambil yang kritikal dan kos yang kita kena tambah untuk 1 minggu. Okey, so kita nak berapa? 5 minggu. Antara 1, 2, 3, 4 yang mana yang paling murah? Ini kan? Okey, so kalau yang ini yang paling murah, jadi kita akan ambil maksimum minggu yang kita boleh crash. Kan? Kita ambil 4 lah. So kita letak sini 4. Okey. So 5 tolong 4, balance lagi berapa? 1 minggu 1. Di antara 3 ni yang mana yang paling rendah? Yang ini kan? Okey, so dia ada berapa minggu? 2. Tapi kita nak 1 sahaja. Jadi kita letak di sini 1. Total dia dapat 5 tak? 5 lah. Okey, 5 sama dengan yang atas. Barulah kita kira crash cost-nya. Crash cost for 5 weeks. 1 kali 500. 500. Okey, 4 kali ni 1000. Jadi kita akan tambah 1500. Okey. Alright. So senang je kan? Inilah table dia. Inilah table project crashing. Okey. So the last pas kita dapat penambahan cost, dan ini normal cost kita, dan ini cost yang kita kena tambah selepas kita buat 5 minggu reduce daripada 55 menjadi 50 minggu. Kita akan tambah cost inilah. Sama ada cost ini untuk overtime ke, nak bayar, atau bayar labor lebih ke. Inilah penambahan kosnya kalau kita menggunakan, kalau kita nak kurang 5 minggu dengan penambahan kos yang paling rendah kita akan pilih. Okay, so the last one ialah kita akan tulislah total, buat calculation sikit, construction cost for after 5 weeks crashing. Okay, 55 week to 50 weeks. Okay, sama juga dengan RM 163,500 tambah dengan RM 1,500. Jadi penyediaan kos yang kita perlu ready kalau kita nak kurangkan ialah sebanyak 165,000. Inilah peringkat perancangan untuk projek crashing. Hopefully that you faham. Kalau tak faham, boleh lagi bertanya dalam grup dalam WhatsApp kita. Kalau buat latihan, okay. Kalau buat latihan ada yang tak faham, boleh call lah. Kalau tak faham boleh call, ataupun kalau you rasa you nak Gmeet, nak Google Meet dengan saya pun boleh kot, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.